bab solat ni, ramai yang 40 tahun tak solat sebab katanya jahil, sebab sekian-sekian kan, dulu dalam keadaan kejahilan, tetap kena qada. Jadi tuan-puan sekalian, saya sebutkan begini, qada solat juga boleh berjemaah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, orang lelaki, suami memang afdal dituntut walau bagaimanapun solatnya adalah di masjid ataupun di surau. Berusahalah sedaya upaya untuk menunaikan solat di masjid ataupun di surau. Kerana itulah tempat yang paling afdal bagi lelaki untuk mendirikan solat. Lalu ada yang bertanya, jadi ustazah, bagaimana isteri, anak-anak perempuan contohnya nak dapat solat berjemaah juga? Jawapannya adalah, jika tidak ada halangan dan kesukaran, maka pergilah sama-sama menuju ke masjid dan surau untuk mendapat pahala berjemaah. Subhanallah. Jika kita nak sebut pasal fitnah, insya-Allah pergi ke masjid dan surau selamat daripada fitnah. Lagi-lagi sekarang ni, subhanallah, muslimin-muslimat, dah tak ramai pun orang pergi masjid surau. Masa Covid dulu memang ramai yang bertempik nak ke masjid, nak ke surau, marah bila surau masjid ditutup. Tapi sekarang dah terbuka luas, manusia semakin sedikit, manusia semakin kurang. Kalau tak percaya boleh pergi ke masjid ataupun surau yang berdekatan, kita boleh melihat betapa sedikitnya manusia. Kalau dulu dilimitkan kepada 10, marah ni. Kita mengamuk, kita kata masjid boleh muat 500, boleh muat sekian-sekian, kenapa boleh 5 orang je, kenapa boleh 10 orang. Sekarang tidak ada limit lagi, tidak ada lagi penjarakan pun jumlah yang lebih kurang seperti mana jumlah yang dilimitkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, seandainya kamu tahu, seandainya kamu mengetahui nilai solat berjemaah di masjid, kan, berjemaah di rumah Allah itu, nescaya kamu akan mendatangi masjid ataupun surau ataupun rumah-rumah Allah itu walaupun dengan keadaan merangkak. Nabi kata walaupun kamu keadaan merangkak, kamu akan sanggup untuk ke masjid, ke rumah Allah, jika kamu tahu nilai solat berjemaah di rumah Allah, di masjid ataupun surau. Kita sebut surau pun termasuklah, insya-Allah, mudah-mudahan. Mungkin yang dekat dengan kita adalah surau, dan kalau kita tak pergi surau dekat taman kita, nanti tak ada pula orang imarah, semua orang nak pergi ke masjid yang besar. Muslimin muslimat, Nabi kata seandainya kamu tahu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang pergi ulang-alik ke rumah Allah, ke masjid, ke surau ini, mereka sentiasa diberikan hidangan daripada syurga. Saya nak sebutkan kepada persoalan, ustazah, bilanya nak dapat pahala berjemaah dengan suami ni? Kalau suami setiap waktu pergi solat di masjid, saya dengan anak-anak macam mana? Saya kata yang pertama, puan dengan anak-anak pergi masjid jugalah, pergi surau lah, jika tidak ada kesukaran, tidak ada kepayahan dan tidak ada fitnah. Dan bila sebut fitnah, muslimin muslimat, bagi saya dan bagi pemerhatian, bahkan alim ulama contemporary menyebutkan, antaranya ulama Dr. Yusuf Al-Qadhawi mengatakan bahawasanya lebih afdal pada wanita masa kini untuk ke rumah-rumah Allah menunaikan salat sekiranya di sana boleh mendekatkan dengan khusyuk dan boleh memberikan ketenangan dan menambahkan keimanan dan juga ilmu. Jika di masjid di surau itu adanya majlis-majlis ilmu, menambahkan keimanan dan ketakwaan. Namun jika sebaliknya, bila pergi masjid, pergi surau, jadi gosip, kan, dedah aurat, pergi ke masjid tapi tak boleh jaga aurat, maka lebih baik di rumah lah, muslimin muslimat. Jadi sebab itu kita sebutkan, jika tidak ada fitnah, kemudian tidak ada halangan, contohnya seperti anak kecil yang boleh menggugat khusyuk kita sendiri. Bila kita bawa anak kecil bising, berlari dan mengganggu jemaah lain, yang first tidak tenang kita sendiri. Lepas tu yang second tak tenang adalah jemaah. Jadi subhanallah, jika tidak ada halangan, afdallah suami isteri pergi solat di masjid atau di surau. Muslimin muslimat yang dihormati, kita bacakan hadis berkenaan dengan salah seorang sahabat. Beliau berkata, aku telah mengerjakan solat tahajud bersama Nabi pada waktu malam. Jadi jawapannya adalah, sekiranya kita tidak dapat solat berjemaah dengan suami, maka kita dituntut untuk solat berjemaah untuk solat-solat sunat. Kita boleh buat solat duha berjemaah, boleh buat solat tahajud berjemaah, kita boleh buat solat hajat berjemaah, kita boleh buat solat taubat berjemaah.
Subhanallah. Jadi kita boleh menunaikan solat berjemaah. Bahkan kalau ada yang tanya, boleh tak buat solat qada berjemaah? Jawapannya boleh. Suami isteri beramal dengan solat qada. Maksud beramal tu mereka dah bincang, kita dah tua, umur dah 50 lebih ni, kita buat solat qada lah setiap kali lepas solat. Saya rasa dulu masa muda-muda dulu banyak solat tak sah. Entahlah saya solat macam tu je, tak jaga sangat pasal bab bersuci. Tuan-puan sekalian, saya sebutkan begini, qada solat juga boleh berjemaah. Suami isteri kalau nak buat solat qada, okey, lepas solat zuhur suami pun balik, okey yang jom kita solat qada pula. Maksudnya insya-Allah boleh dapat pahala jemaah. Kalau nak qada asar pula, dan solat qada boleh dibuat walaupun pada waktu yang tidak dibenarkan solat sunat. Contohnya lepas subuh kan tak dibenarkan solat sunat. Lepas asar pun tak boleh solat sunat. Itu dua solat yang tidak dibenarkan solat sunat. Tetapi untuk qada dibenarkan. Ya, jadi solat qada dibenarkan dan boleh buat secara berjemaah. Suami isteri boleh jemaah untuk qada. Contohnya suami isteri tertinggal solat subuh, bangun-bangun dah pukul 7.30, subuh dah habis. Mungkin malam tu tidur lewat sangat, kepenatan apa semua. Jadi janganlah semayang asing-asing. Semayang je lah berdua. Niat solat qada berjemaah. Jawapannya adalah boleh. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi persoalan, saya Ustazah, saya solat kat rumah. Suami ni cakap, orang lelaki. Saya ni solat kat rumah Ustazah, nak bagi pahala berjemaah dengan orang rumah. Bukan tak nak pergi masjid bukan tak nak pergi masjid. Tapi nak bagi pahala ni kat orang rumah Sian dia solat seorang-seorang. Saya jawab, tuan boleh solat sunat qabliyah tu berjemaah dengan isteri lepas tu pergi masjid. Sebenarnya dituntut solat berjemaah dengan ahli keluarga adalah solat sunat. Kalau solat wajib, bagaimanapun solat fardu, memang sehinggakan Nabi SAW ingin dan memerintahkan sahabat-sahabat untuk membakar rumah sahabat-sahabat yang tidak solat berjemaah di masjid. Maksudnya bukan bakar betul-betul ya, letak kayu api, nak tunjuk Rasulullah bertegas dan Rasulullah kesal dan Rasulullah sangat marah kepada mereka yang duduk di kawasan yang dekat dengan masjid dengan surau yang mereka boleh sampai, sama ada jalan kaki ke, sama ada dengan motor, kereta ke. Nabi sangat marah sebenarnya. Subhanallah. Muslimin muslimat, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuju ke masjid, ke rumah Allah, maka akan diampunkan dosanya 10 kali, diangkatkan darjatnya 10 kali dan diberikan catatan setiap langkahnya dengan pahala sedekah. Bayangkan, berjalan menuju ke rumah Allah saja diberikan 3 perkara. Diampunkan dosa, dinaikkan darjat dan diberikan pahala sedekah. Sebab itu ramai orang yang ada masalah, ada ujian yang berat, ramai orang yang kebuntuan, yang kekecewaan, bila melangkah ke rumah Allah saja pun Allah telah berikan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keluar. Dan bila sampai di rumah Allah, apa hadis Nabi yang seterusnya? Mereka yang berdiam di rumah Allah akan didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Doa apa? Bila masuk masjid, kita terus melangkah dengan tangan kanan, terus baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu abwab, maksudnya pintu-pintu. Kalau babun, pintu. Subhanallah. Jadi bila sebut Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah bagiku abwab, pintu-pintu, abwaba rahmah, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizki yang berkat, pintu-pintu pengampunan, pintu-pintu kebenaran, pintu perlindungan. Subhanallah, pintu-pintu. Sebab itu orang yang melangkah masuk ke masjid, ke rumah Allah, dia bukan hanya melangkah masuk ke rumah Allah ataupun ke masjid, dia sedang melangkah masuk ke pintu rahmat. Rahmat Allah ini maksud dia umum. Boleh datang dalam bentuk sihat bagi orang sakit. Rahmat Allah boleh datang dalam bentuk kelapangan bagi orang yang sedang sempit. Rahmat Allah datang dalam bentuk kecukupan bagi yang tidak cukup. Rahmat Allah boleh datang dalam bentuk petunjuk bagi orang yang kebuntuan. Sebab itu umum maksud rahmat Allah. Jadi sebab itulah kalau siapa yang tanya, Ustazah saya buntu, saya kata pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ikuti adab dan akhlak. Ketika melangkah tu saja Allah dah gugurkan dosa. Muslimin muslimat, antara asbab rizki sempit adalah dosa dan maksiat. Dan pintunya adalah istighfar. Jadi subhanallah, perjalanan menuju ke masjid juga adalah salah satu kaedah kita nak membuka pintu-pintu rizki.